Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kelna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Pehin Wadana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah Pegawai Kanan, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin Allah jua kita dapat bersama-sama hadir dalam sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Abdul Hanis bin Haji Muhammad Saleh untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil unqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Rabu 9 Zulkaidah 1441 Hijrah bersamaan dengan 1 Julai 2020 Masehi, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, terdapat 413 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 2,718 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 294 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 29,841 ujian. Seterusnya, mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial seperti berikut. Pertama, memulakan aktiviti-aktiviti baru ke tahap pertama ataupun level 1 pada 6 Julai 2020 bagi kolam renang, panggung wayang dan perkumpulan ramai mass gathering. Kedua, menaikkan aktiviti-aktiviti berikut dari tahap pertama atau level 1 ke tahap kedua bermula pada 6 Julai 2020, iaitu kelas berkeperluan khas, pusat penjagaan kanak-kanak, muzium, galeri dan perpustakaan dan kafe internet. Kemudian, menaikkan aktiviti-aktiviti berikut dari tahap kedua ke tahap ketiga bermula 4 Julai 2020, iaitu sekolah, institusi teknikal, vocational dan pendidikan tinggi, sekolah tuition dan sekolah muzik. Manakala aktiviti-aktiviti berikut akan dinaikkan dari tahap kedua ke tahap tiga bermula 6 Julai. Itu masjid, surau dan balai-balai ibadat, tempat-tempat ibadat lain selain daripada masjid dan surau, sekolah memandu, gym dan fitness center, fasiliti sukan indoor dan outdoor, padang golf, restoran, kafe dan food court, dan gerai dan pasar. Sementara itu, arcade dan indoor playground belum lagi dibenarkan untuk dibuka sehingga satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Keterangan lanjut mengenai pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial di setiap premis tersebut akan masing-masing dijelaskan oleh kementerian yang berkenaan. Sementara itu, berikut adalah syarat-syarat pengurangan langkah-langkah sosial. Bagi pertama, perkumpulan ramai ataupun mass gathering. Perkumpulan ramai adalah dibenarkan tetapi terhad kepada keramaian tidak melebihi 50 orang sahaja. Orang ramai bolehlah merujuk kepada syarat-syarat terperinci di dalam garis panduan bagi perkumpulan ramai tahap 1
yang akan dimuat naik ke laman sesawang Kementerian Kesihatan. Kedua, tempat-tempat ibadat lain selain daripada masjid dan surau. Tempat-tempat ibadat lain selain dari masjid dan surau yang dibenarkan beroperasi pada 80% daripada kadar kapasiti biasa pada satu-satu masa dengan masih mengamalkan penjarakan fizikal. Syarat-syarat lain adalah dikekalkan sebagaimana arahan dan garis panduan yang telah dikeluarkan. Seterusnya, sekolah memandu. Bagi sekolah memandu, kelas-kelas boleh diadakan pada kadar 90% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Syarat-syarat lain adalah dikekalkan sebagaimana arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Bagi kafe internet, ianya adalah dibenarkan untuk beroperasi pada kadar 60% dari kadar kapasiti biasa pada satu-satu masa mengikut arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan bahawa orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tersebut. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya akan menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah, boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaklumkan dua perkara, iaitu pertama mengenai dengan perkhidmatan penyajian makanan, gerai-gerai terbuka dan tamu-tamu mingguan, dan kedua mengenai dengan pawagam. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sukacita memaklumkan bahawa berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan de-escalation, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan melaksanakan plan de-escalation fasa ketiga bermula hari Isnin 6 Julai 2020 bagi pertama, perkhidmatan penyajian makanan di premis-premis makanan. Kedua, gerai-gerai terbuka open air stalls di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran. Dan ketiga, tamu-tamu mingguan di bawah kawalan jabatan bandaran Kuala Belait dan Syria dan jabatan bandaran Tutong. Di bawah pelaksanaan plan de-escalation fasa ketiga ini, jumlah pelanggan di premis-premis makanan, iaitu restoran, kafe dan food court yang dibenarkan untuk dine-in dalam satu-satu masa adalah dinaikkan kepada 80% dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk premis makanan berkenaan. Garis panduan penjarakan sosial dan syarat-syarat bagi perkhidmatan penyajian makanan di premis-premis makanan seperti yang dimaklumkan semasa sidang media
pada 14 hari bulan Mei 2020 adalah masih dikekalkan. Manakala bagi gerai-gerai terbuka yang menyediakan perkhidmatan dine-in di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah dan jabatan-jabatan bandaran adalah dibenarkan untuk beroperasi pada kadar 100% jumlah kapasiti biasa ruang duduk gerai berkenaan. Garis panduan penjarakan sosial dan syarat-syarat lain bagi gerai-gerai terbuka seperti yang dimaklumkan semasa sidang media pada 14 hari bulan Mei 2020 adalah masih dikekalkan. Merujuk pengumuman sidang media pada 18 Mac 2020 mengenai penutupan bermula 19 Mac 2020 bagi tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong yang beroperasi setiap hari Khamis dan Ahad, sukacita dimaklumkan bahawa berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pembukaan tamu-tamu berkenaan di dalam bangunan pasar pelaksanaan plan de-escalation, maka bermula pada hari Khamis 9 Julai 2020, tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong Daerah Tutong adalah dibenarkan untuk beroperasi semula pada kadar keramaian penjaja 50% dari jumlah kapasiti biasa ruang berniaga tamu berkenaan pada satu masa mengikut penjadualan kumpulan penjaja yang akan diselaraskan oleh pihak Jabatan Bandaran Tutong. Pembukaan tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong akan dilaksanakan mengikut penjadualan berjaja mengikut kumpulan yang diselaraskan oleh pihak Jabatan Bandaran Tutong yang akan bermula pada hari Khamis 9 Julai 2020 bagi peniaga tamu hari Khamis dan Ahad bagi penjaja-penjaja dalam kumpulan A, dan pada minggu berikutnya bagi perniagaan tamu hari Khamis dan Ahad bagi penjaja-penjaja dalam kumpulan B secara bergilir-gilir. Merujuk juga pengumuman sidang media pada 26 Mac 2020 mengenai penutupan bermula 26 Mac 2020 bagi tamu nikah Seria, kawasan letak kereta Pasar Nika Seria, daerah Blaid yang beroperasi setiap hari Khamis dan Jumaat, dan tamu nikah Kuala Blaid, kawasan letak kereta Pasar Nika Kuala Blaid yang beroperasi pada setiap hari Sabtu dan Ahad. Sukacita dimaklumkan bahawa kedua-dua tamu mingguan ini akan beroperasi semula dengan penempatan penjaja-penjaja kedua-dua tamu berkenaan ke dalam bangunan Pasar Nika Seria, Jalan Lorong 3 Selatan Seria, mengambil kira akan keperluan, pengawalan dan pematuhan kepada garis pandu dan langkah-langkah penjarakan sosial dari Kementerian Kesihatan. Pembukaan tamu-tamu berkenaan di dalam bangunan Pasar Nika Seria, Jalan Lorong 3 Selatan Seria akan diselaraskan mengikut penempatan tempat berjaja yang akan ditetapkan dan penjadualan berjaja mengikut kumpulan yang akan diselaraskan oleh pihak Jabatan Bandaran Kuala Blaid dan Seria yang masing-masing akan bermula pada hari Khamis 9 Julai 2020 bagi perniagaan tamu pada hari Khamis dan Jumaat, iaitu penjaja-penjaja kumpulan A, dan pada hari Sabtu 11 Julai 2020 bagi perniagaan tamu pada hari Sabtu dan Ahad, iaitu bagi penjaja-penjaja kumpulan B. Semua penjaja tamu mingguan hendaklah mematuhi syarat-syarat lain yang telah ditetapkan dalam pembukaan tamu-tamu mingguan ini, manakala para pengunjung-pengunjung tamu hendaklah juga mematuhi arahan-arahan
dan menunaikan tanggungjawab sosial masing-masing, mengambil kira saranan dan garis pandu Kementerian Kesihatan. Untuk makluman lanjut mengenai pembukaan semula tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Bandaran Tutong semasa waktu bekerja di talian 422 1009 atau 811 7115 selepas waktu bekerja. Manakala bagi pembukaan semula tamu Seria dan tamu nikah Kuala Belait dengan penempatan tamu-tamu berkenaan ke dalam bangunan Pasar Nikah Seria, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria semasa waktu bekerja di talian 3340 631 atau 88 722 selepas waktu bekerja. Pelaksanaan plan de-escalation ini akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan akan situasi wabak COVID-19 di negara ini dan juga di peringkat serantau dan global. Orang ramai akan dimaklumkan mengenai pelaksanaan plan de-escalation ini selanjutnya dari semasa ke semasa. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga ingin mengingatkan pemilik-pemilik dan atau pengusaha-pengusaha premis makanan dan gerai-gerai terbuka dan juga penjajah-penjajah tamu-tamu mingguan yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan adalah boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Pemilik-pemilik atau pengusaha-pengusaha premis makanan dan gerai-gerai terbuka dan juga penjajah-penjajah tamu-tamu mingguan adalah dipohonkan untuk memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan-arahan dan nasihat-nasihat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Perkara kedua ialah mengenai dengan pembukaan semula pawagam. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sukacita memaklumkan bahawa berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan de-escalation, maka bermula pada hari Isnin 6 Julai 2020, semua pawagam adalah dibenarkan untuk menjalankan operasi perniagaan. Pembukaan semula pawagam hendaklah mematuhi syarat-syarat. Pemilik atau pengusaha pawagam dikehendaki untuk mendaftarkan kod QR BruHealth yang khusus bagi premis mereka dan seterusnya mencetak kod QR tersebut dan dilekatkan di kawasan pintu masuk premis untuk diimbas oleh pengunjung sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis. Menghadkan jumlah pengunjung yang dibenarkan untuk masuk dalam satu masa kepada 30% dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk pawagam berkenaan. Pemeriksaan suhu badan hendaklah dilakukan sebelum memasuki pawagam. Pemilik atau pengusaha pawagam silah memastikan pekerja-pekerja mereka sentiasa memakai penutup hidung dan mulut, face mask, dan pekerja pawagam yang tidak sihat adalah dinasihatkan tidak hadir bekerja. Memastikan siaran filem yang ditayangkan akan menjarakkan masa tayangan selepas habisnya satu tayangan filem bagi membolehkan pihak pawagam membersihkan tempat duduk dan persekitaran pawagam. Memastikan penjarakan fizikal dan sosial termasuk pelaksanaan arahan-arahan yang dibuat oleh pihak kerajaan, iaitu memastikan penjarakan fizikal pengunjung pawagam sekurang-kurangnya 2 tempat duduk. Kedua, pawagam untuk mempamerkan notis jumlah maksimum kapasiti kemasukan dalam satu masa di tempat yang bersesuaian.
Ketiga, pawagam tidak dibenarkan untuk menambah kapasiti ruang duduk dari kapasiti biasa. Dan keempat, pawagam untuk menyediakan hand sanitizer. Mana-mana pemilik atau pengusaha pawagam yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan tadi, boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, dan pemilik atau pengusaha pawagam adalah dipohonkan untuk memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Sementara itu, bagi pengunjung pawagam, kanak-kanak berumur 15 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk memasuki pawagam. Para pengunjung hendaklah mempunyai kod yang diperolehi melalui aplikasi BroHealth sebelum mengunjungi pawagam yang ingin dituju. Hanya pengunjung yang mempunyai kod warna yang betul, iaitu hijau atau kuning, akan dibenarkan masuk ke premis. Orang ramai yang berhasrat untuk memasuki pawagam perlu membuat tempahan tempat duduk terlebih dahulu dan membeli tiket secara online. Pengunjung pawagam disarankan untuk memakai penutup hidung dan mulut. Pengunjung pawagam adalah tidak dibenarkan makan atau minum semasa menonton tayangan filem. Dan orang ramai yang mempunyai tanda-tanda jangkitan adalah dinasihatkan untuk tidak mengunjungi pawagam sehingga telah sembuh. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Halal Agama. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Terlebih dahulu terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan selaku tuan rumah, dan juga terima kasih kepada rakan-rakan sejawat menteri-menteri yang berkenaan pada hari ini. Kementerian Agama akan membawakan beberapa kenyataan berhubungan dengan dua perkara, iaitu Persekolahan Arab dan Agama, termasuk juga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, dan yang lazimnya dan memang dijangkakan oleh media di sini ialah mengenai hal ihwal masjid. Mula-mula sekali ialah mengenai Persekolahan Arab, Persekolahan Agama dan juga Institut Tahfiz Al-Quran. Kementerian Agama sukacita memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin wa Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan sokongan Majlis Ugama Islam untuk membekalkan sebanyak 216 komputer riba dan 338 capaian internet kepada pelajar-pelajar Sekolah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Haji Hassanal Bolkiah yang memerlukan dengan peruntukan sebanyak Rp179.640 daripada kumpulan wang pentadbiran am Majlis Ugama Islam Brunei. Berkaitan dengan Persekolahan Arab yang pada masa ini dalam peringkat kedua pelonggaran dan akan memasuki peringkat ketiga mulai 4 hari bulan Julai, maka sebagai penyelarasan dengan bermulanya sesi persekolahan peringkat ketiga itu, pihak Kementerian Halil Agama melalui Jabatan Pengajian Islam akan mengaturkan penggunaan asrama dengan keutamaan kepada pelajar-pelajar luar daerah dan mana-mana pelajar yang layak dan memenuhi persyaratannya. Kemudahan asrama ini akan bermula pada 5 hari bulan Julai adalah
akan mengikut panduan dan nasihat Kementerian Kesihatan dalam perkara kawalan penularan wabak COVID-19. Di samping itu, pihak sekolah juga akan dibekalkan dengan pakej kesihatan berupa penyukat suhu badan, sungkup muka dan sanitasi tangan tambahan sebagai mendukung saranan dan garis panduan pihak Kementerian Kesihatan. Selain itu, insya-Allah pihak kementerian juga pada masa ini sedang mengusahakan untuk membekalkan fabric face mask kepada semua tenaga pengajar di bawah kawalan Kementerian Haliwal Ugama, termasuk sebahagian pelajar yang memerlukan. Demikian sekitar Persekolahan Arab Ugama dan Institut Tahfidz Al-Quran. Mengenai dengan masjid, surau dan balai-balai ibadat, alhamdulillah wa syukrulillah, yang kita ketahui bahawa masjid, surau dan balai-balai ibadat dalam tempoh tahap kedua masjid sekarang ini dibuka semula dalam langkah pelonggaran kawalan yang dikuatkuasakan, dan insya-Allah dengan izinnya juga nanti kita akan memasuki tahap ketiga bermula pada waktu subuh hari Isnin 6 hari bulan Julai tahun 2020 yang sebagaimana mengikut telah dirancangkan oleh Kementerian Kesihatan. Pada tahap ketiga itu nanti Jawatankuasa Takmir Masjid, Surau dan Balai-balai Ibadat seluruh negara adalah dibolehkan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti takmir berkumpulan, iaitu seperti membaca surah Yasin, tahlil dan ratib al-atas, begitu juga acara tazkirah atau kuliah, tadarus Al-Quran dan pengajian kelas agama. Aktiviti sedemikian itu dibolehkan dengan keramaian tidak melebihi 50 orang bagi tempoh atau jangka waktu 1 jam. Adapun kelas pengajian Al-Quran dan Muqaddam belumlah dapat diadakan pada tahap ketiga ini. Insya-Allah ianya akan termasuk dalam tahap keempat nanti. Sukacita disebutkan bahawa bagi maksud peringatan jua bahawa pelonggaran bertahap pembukaan semula masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara yang bermula pada 29 hari bulan Mei bagi sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu berjamaah mulai 15 hari bulan Jun, iaitu waktu subuh, dan seterusnya mengadakan aktiviti-aktiviti takmir mulai pada 6 hari bulan Julai nanti adalah berpandu kepada nasihat Kementerian Kesihatan dalam rangka pelonggaran bertahap yang dirancangkannya. Oleh itu, semua langkah kawalan bagi mencegah jangkitan wabak COVID-19 adalah akan terus dikuatkuasakan seperti biasa, kecuali pemakaian sungkup muka dimestikan bagi sembahyang fardu Jumaat dan bagi sembahyang fardu 5 waktu adalah digalakkan. Dalam hubungan ini kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat izinnya jua sejauh ini masjid, surau dan balai-balai ibadat yang ditutup sementara bermula 17 hari bulan Mac telah dibuka semula secara bertahap. Kesyukuran kita kepada Allah adalah menepati peringatan yang diberikannya dalam Al-Quran, antara lain dengan firman-Nya ayat 7 surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itta'azzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang mafhumnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, tentu aku akan menambah nikmatku itu kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, yakni terhadap nikmatku itu, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Dalam makna mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ialah menerima dan menghargakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah, memelihara dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, tidak mensia-siakannya. Firman-Nya la azidannakum dalam ayat tadi, yang bermaksud nescaya akan aku tambahi lagi, adalah mengandungi makna bahawa Allah akan menolong menjayakan usaha yang dirancang dan dilaksanakan untuk mendatangkan nilai tambah daripada apa jua nikmat-Nya yang dikurniakannya itu. Oleh itu, dalam hubungan suasana dan keadaan yang pada masa ini kita hadapi, terimalah kelonggaran bertahap seterusnya dengan baik. Pergunakanlah kesempatan dengan sewajarnya, bukan saja dalam perkara masjid, bahkan juga de-escalation dalam perkara-perkara lain. Tidak mencuaikan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah melalui kelonggaran-kelonggaran yang diberikannya itu, yaitu dengan itu kita berharap akan diberkati lagi oleh Allah dalam konteks masjid, akan sampai ke tahap 4 dan seterusnya ke tahap normal bagi semua masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara berfungsi semula sepenuhnya sebagai rumah Allah, tempat beribadat dan mengerjakan amal saleh demi kesejahteraan hidup kita di dunia dan di akhirat. Sukacita juga dikongsikan bahawa sejauh ini kehadiran jemaah bagi sembahyang fardu Jumat sangatlah baik. Menurut data kehadiran jemaah yang dikumpulkan oleh pihak berkenaan Kementerian Kesihatan, didapati majoriti masjid atau surau mencatatkan lebih 70% hingga 100% kehadiran pada kelima-lima Jumat bermula pada 29 hari bulan Mei yang lalu hingga pada 26 hari bulan Jun baru-baru ini. Data kehadiran jemaah dalam 5 Jumaat itu menunjukkan peningkatan daripada seramai lebih 30,000 pada 2 Jumaat pertama kepada lebih 40,000 pada 3 Jumaat yang terakhir. Bilangan jemaah yang layak hadir ke masjid dalam 2 tahap pelonggaran itu menurut perkiraan usia, yaitu perkiraan usia di sini bilangannya adalah dalam lingkungan usia 15 hingga 65 tahun ke atas. Bilangan jemaah yang berusia 60 tahun ke atas itu tidak sampai 2,000 orang. Sementara jemaah dalam lingkungan usia 15 hingga 55 tahun pula adalah lebih 2/3 daripada jumlah jemaah yang hadir. Misalnya, perkiraan kehadiran jemaah pada hari Jumat 26 hari bulan Jun yang lalu baru-baru ini mencatatkan ada seramai 43,967 orang dari semua peringkat umur, yaitu 15 hingga 65 tahun ke atas. Dari jumlah tersebut, ada seramai 30,295 orang dalam lingkungan usia 15 hingga 55 tahun. Selebihnya, seramai 13,672 orang adalah mereka yang dalam lingkungan umur 56 dan 65 ke atas. Jadi akhirnya
sama-samalah kita terus mengamalkan sikap bertawakal setelah berusaha dan terus bersabar dengan patuh mengikut semua nasihat dan saranan dalam membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Seterusnya, sama-samalah juga kita merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita akan terpelihara dan terlepas daripada ancaman wabak COVID-19 ini, dan semoga kita semua akan dapat kembali pulih dalam urusan kehidupan seharian, khasnya melaksanakan ibadat seperti sedia kala di masjid, surau dan balai-balai ibadat dengan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian. Terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kewangan dan Ekonomi sukacita memaklumkan bahawa setakat pukul 4 petang ini, jumlah kutipan COVID-19 Relief Fund adalah berjumlah RM14,948,945.55. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin memaklumkan bahawa COVID-19 Relief Fund ini akan terus dibukakan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Di kesempatan ini, Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi pihak Kerajaan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan tulus ikhlas mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas sumbangan orang ramai. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada sidang media petang ini, Kementerian Pendidikan ingin mengungsikan situasi pengembalian operasi pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan di negara Brunei Darussalam bagi peringkat ketiga. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT juga serta dengan nasihat dan kerjasama Kementerian Kesihatan dalam mengikuti perkembangan semasa wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, sesi persekolahan peringkat ketiga ini akan melibatkan pelajar-pelajar peringkat sekolah menengah tahun 7, 9 serta pelajar tahun 10 dalam aliran general dan tahun 12 di pusat-pusat tingkatan 6 di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, semua sekolah swasta serta ke-5 buah sekolah Arab di bawah kawalan Kementerian Al-Ehwal Agama. Pengembalian operasi pengajaran dan pembelajaran peringkat ketiga ini akan dimulakan pada hari Sabtu 12 Zulkaidah 1441 bersamaan dengan 4 Julai 2020. Bagi sekolah-sekolah antarabangsa yang adalah tertakluk kepada tarikh yang telah ditetapkan oleh institusi masing-masing. Alhamdulillah, dengan mengambil kira perkembangan jangkitan COVID-19 di negara ini serta nasihat daripada Kementerian Kesihatan, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sesi persekolahan peringkat ketiga adalah dikekalkan kaedahnya menggunakan gabungan kaedah secara face-to-face dan secara online mengikut kesesuaian serta kapasiti sekolah masing-masing. Pihak sekolah adalah dinasihatkan untuk merujuk kepada modaliti yang telah dikongsikan oleh pihak Kementerian Pendidikan bagi pelaksanaan kaedah-kaedah ini. Bagi peringkat ketiga ini, seramai 90,486 pelajar dijangka akan kembali bersekolah. Ini adalah peningkatan sebanyak 51.2% dari jumlah pelajar yang mengikuti pembelajaran di sekolah pada peringkat kedua. Pada peringkat ketiga ini, pihak Kementerian Pendidikan masih lagi menekankan dua aspek penting, iaitu mengamalkan penjarakan sosial dan kebersihan diri serta premis sekolah. Sukacita juga ingin saya menekankan bahawa aspek kebersihan ini bukanlah suatu hal yang boleh dipandang ringan diambil leka.
pihak sekolah adalah dihendaki untuk menggunakan garis panduan serta langkah-langkah menjaga keselamatan, kebersihan dan pencegahan yang telah disediakan. Ini adalah penting dalam memastikan kesejahteraan pelajar-pelajar dan warga sekolah adalah terjamin. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ahli Agama akan terus memastikan sekolah-sekolah akan terus melaksanakan prosedur operasi standar, pengembalian semula sekolah iaitu dengan mengadakan pemeriksaan suhu badan setiap hari bagi pelajar-pelajar, guru-guru dan individu-individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah. Pengimbasan kod QR juga akan diterus dilakukan dan seperti yang telah dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan pada masa ini, semua aktiviti di luar bilik darjah seperti perkumpulan pagi, sukan dan co-curriculum secara bersemuka belum lagi dapat dilaksanakan sehingga ke suatu tarikh yang akan diumumkan nanti. Seterusnya, pusat-pusat tuition juga akan dibenarkan beroperasi dengan kapasiti pelajar tidak melebihi 10 orang pada setiap sesi pengajaran. Langkah-langkah pencegahan seperti pemeriksaan suhu badan dan penggunaan pengimbasan kod QR bagi individu yang keluar masuk dari dan ke premis tuition tersebut juga hendaklah dilakukan, di mana mereka yang mempunyai simptom dan berada dalam kod merah adalah tidak akan dibenarkan untuk hadir. Selain itu, pemakaian sebarang jenis penutup mulut dan hidung adalah digalakkan. Di kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada warga sekolah, khususnya para pemimpin sekolah dan barisan tenaga pengajar yang telah berjaya menyesuaikan tanggungjawab masing-masing dengan norma baru di sekolah, seperti bertugas mengawal pergerakan pelajar-pelajar semasa berada di sekolah, memastikan penjarakan sosial di kalangan pelajar dan penekanan terhadap kebersihan diri dengan menyediakan sanitasi tangan di tempat-tempat yang strategik di kawasan sekolah. Saya berharap sebahagian norma-norma baru yang diperkenalkan ini akan terus dapat diamalkan, khususnya dalam memupuk budaya kebersihan demi kesejahteraan warga sekolah pasca COVID-19 nanti. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para ibu bapa dan penjaga yang telah memberikan sokongan dan kerjasama yang padu kepada pihak Kementerian Pendidikan dalam memastikan anak-anak mereka menghadiri sesi persekolahan, mengikuti pembelajaran secara dalam talian serta meluangkan masa untuk menghantar dan mengambil home learning package selain mematuhi prosedur operasi standar serta garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah masing-masing. Saya berharap keterlibatan para ibu bapa dan penjaga terhadap pendidikan anak-anak ini akan berterusan dalam sama-sama memastikan pelajar-pelajar tidak ketinggalan dalam menimba ilmu. Saya berharap juga pengembalian operasi pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan di negara Brunei Darussalam bagi peringkat ketiga ini nanti akan berjalan dengan lancar dan selamat. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan perkembangan terkini dan nasihat yang bersesuaian dengan keadaan semasa. InsyaAllah, pihak Kementerian Pendidikan akan mengumumkan sebarang perkembangan dari masa ke semasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekecita Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan berikutan perkembangan terkini wabak COVID-19. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah SWT, seperti mana yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Negara Brunei Darussalam, akan meningkatkan plan de-escalation kepada fasa ketiga. Oleh demikian, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan atas nasihat Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 3 perkara. Pertama, pelaksanaan de-escalation tahap ketiga bagi pusat dan fasiliti sukan. Kedua, pelaksanaan tahap kedua bagi pusat penjagaan kanak-kanak, pusat orang kelainan upaya, museum-museum, galeri-galeri, pameran dan perpustakaan. Dan ketiga, permulaan de-escalation tahap pertama bagi kolam renang.
Perkara pertama, kita merujuk kepada kenyataan media Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bertarikh 13 Jun 2020 mengenai pelaksanaan plan de-escalation tahap kedua bagi gym dan fitness center, fasilitis sukan tertutup, fasilitis sukan luar dan padang golf. Alhamdulillah, bermula pada hari Isnin 14 Zulkaedah 1441 bersamaan 6 Julai 2020, de-escalation tahap ketiga, syarat-syarat dan garis panduan bagi penggunaan keempat-empat fasilitis berkenaan akan dikemaskinikan seperti berikut. Pertama, ianya akan beroperasi dengan 90% kapasiti dalam satu masa tertakluk pada ruang pusat dan fasiliti. Kedua, ianya dibukakan kepada ahli berdaftar dan juga ahli yang tidak berdaftar. Ketiga, penggunaan akan ditingkatkan kepada maksima 2 jam seorang setiap hari. Keempat, kebenaran bagi penggunaan locker room dan tempat mandi. Kelima, sokan-sokan double atau pairs adalah dibenarkan, di mana garis panduan sebelum ini hanya membenarkan sokan single match sahaja. Keenam, contact sports dan non-contact artistic sports adalah dibenarkan bagi sesi latihan sahaja, walau bagaimanapun latihan sparring adalah tidak dibenarkan. Ketujuh, sokan berpasukan akan dimulakan dengan menghadkan kepada 5 orang dalam satu pasukan khusus bagi program latihan sahaja. Pertukaran individu antara kumpulan, aktiviti melibatkan physical contact dan perkongsian peralatan dan kelengkapan adalah tidak dibenarkan. Kelapan, penggunaan pusat bowling ditingkatkan kepada 2 pemain bagi satu lane dalam satu masa. Dalam masa yang sama, penggunaan ditingkatkan kepada maksima 2 jam seorang setiap hari, manakala penggunaan house ball dan house shoes adalah dibenarkan. Bagi padang golf, garis panduan sebelum ini dikekalkan kecuali perubahan kepada: pertama, ianya dibukakan kepada ahli berdaftar dan tidak berdaftar. Kedua, penggunaan locker room dan tempat mandi juga adalah dibenarkan. Sebagai makluman, setiap flight dihadkan kepada 4 pemain sahaja dan kenderaan bagi dikekalkan hanya boleh menampung seorang pengguna pada setiap masa. Perkara kedua, pelaksanaan de-escalation tahap kedua bagi pusat penjagaan kanak-kanak, pusat orang kelainan upaya, museum-museum, galeri-galeri pameran dan perpustakaan. Bermula pada hari Isnin 6 Julai 2020, di bawah de-escalation tahap kedua, fasiliti-fasiliti dan pusat-pusat tersebut akan beroperasi berpandukan kepada syarat dan garis pandu seperti berikut. Bagi pusat penjagaan kanak-kanak, ianya akan ditingkatkan daripada 30% kapasiti kepada 60% kapasiti dalam satu masa tertakluk kepada kapasiti ruang pusat. Pusat ini hanya dibukakan kepada kanak-kanak yang berumur 1 tahun ke atas dan aktiviti adalah terhad kepada aktiviti individu sahaja. Walau bagaimanapun, kebenaran bagi pusat berkenaan untuk beroperasi di tahap de-escalation fasa kedua adalah tertakluk pada kelulusan hasil pemeriksaan pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bagi pusat orang kelainan upaya, ianya akan ditingkatkan daripada 30% kapasiti kepada 60% kapasiti dalam satu masa, tertakluk kepada kapasiti ruang pusat. Fasilitis tersebut hanya dibukakan kepada orang kelainan upaya yang bersiko rendah dan sederhana, iaitu: pertama, bagi orang kelainan upaya berisiko rendah, mereka tidak mempunyai sebarang penyakit kronik, berupaya menjaga dan menguruskan diri sendiri dan boleh berkomunikasi. Kedua, bagi orang kelainan upaya berisiko sederhana, mereka tidak mempunyai sebarang penyakit kronik namun memerlukan bantuan dalam menguruskan diri dan mempunyai masalah berkomunikasi. Manakala aktiviti pusat adalah dihadkan kepada aktiviti dalaman, di mana aktiviti luar dan aktiviti berkumpulan adalah tidak dibenarkan. Bagi museum-museum, galeri-galeri pameran dan perpustakaan, ianya akan ditingkatkan daripada 30% kapasiti kepada 60% kapasiti dalam satu masa. Dan jika berkumpulan, ianya tidak melebihi 50 orang dalam satu masa tertakluk pada kapasiti ruang. Fasilitis-fasilitis tersebut hanya dibukakan kepada orang ramai yang tidak mempunyai sebarang penyakit atau simptom seperti demam,
dan selesma serta tidak berisiko tinggi. Fasilitis-fasilitis akan dibukakan 5 hari dalam 1 minggu bagi tempoh 5 jam sehari. Bagi muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, ianya akan dibukakan pada hari Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu dan Ahad. Dan hari-hari operasi bagi galeri-galeri pameran lain adalah tertakluk kepada pemilik masing-masing. Perkara ketiga, pelaksanaan de-escalation tahap pertama bagi kolam renang. Bermula pada hari Isnin, 6 Julai 2020, kolam renang akan dibenarkan untuk beroperasi dengan 30% kapasiti dalam satu masa, tertakluk kepada kapasiti ruang dan hanya kepada pengguna yang berumur 15 tahun ke atas. Ianya akan dibukakan 3 hari dalam 1 minggu bagi tempoh 1 jam sehari bagi setiap individu. Bagi kolam-kolam renang di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, ianya akan dibukakan pada hari Selasa, Jumaat dan Ahad. Manakala hari-hari operasi bagi kolam-kolam renang lain adalah tertakluk kepada pemilik masing-masing. Sukacita diingatkan kepada pemilik kolam renang untuk memastikan tahap klorin adalah mengikut piawaian kesihatan yang ditetapkan. Untuk makluman lanjut, bolehlah merujuk kepada garis pandu yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Dalam kesempatan ini, pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kesemua pengguna, pengunjung dan pemilik pusat dan fasiliti sukan, pusat penjagaan kanak-kanak, pusat orang kelainan upaya, muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan di atas kerjasama yang diberikan dalam pelaksanaan de-escalation dari mula hingga sekarang. Untuk makluman orang ramai, bahawa pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan akan terus melaksanakan pemeriksaan ke atas pusat dan fasiliti bagi memastikan garis panduan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik. Seterusnya dikongsikan hasil lawatan dan pemeriksaan seperti berikut. Pertama, lawatan pemeriksaan ke atas pusat dan fasiliti sukan. Sebanyak 62 lawatan pemeriksaan dilaksanakan pada bulan Jun 2020 dan mendapati sebanyak 5% ataupun 3 buah permis tidak memenuhi garis pandu yang dikuatkuasakan. Jumlah keseluruhan pengguna pusat dan fasiliti sukan sejak beroperasi pada 16 bulan Mei adalah berjumlah 78,878 pengguna, yang mana seramai 57,256 menggunakan fasilitis gym, fitness center, fasilitis sukan tertutup dan fasilitis sukan luar private, manakala 7,080 adalah fasilitis di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang menjumlahkan seramai 64,336. Bagi padang golf, penggunanya adalah seramai 13,597 dan bagi bowling alley seramai 945 orang pengguna. Kedua, bagi pusat penjagaan kanak-kanak, semenjak beroperasi pada 8 Jun 2020, sebanyak 43 pusat yang berlesen telah beroperasi. Yang berlesen sehingga hari ini 40 pusat penjagaan kanak-kanak telah pun mula beroperasi, manakala 3 pusat masih tutup kerana belum bersedia untuk beroperasi. Dan seramai 306 orang kanak-kanak telah memulakan penjagaan di pusat penjagaan kanak-kanak secara keseluruhannya. Ketiga, bagi 7 pusat orang kelainan upaya yang beroperasi, kehadiran penuntut dan pelatih orang kelainan upaya secara menyeluruh adalah seramai 339 orang. Keempat, bagi pusat kegiatan warga emas yang beroperasi di 44 daerah mencatatkan kehadiran ahli seramai hampir 100 orang semenjak ianya dibukakan. Sebelum menutup, sukacita diingatkan kepada para pengguna, pengunjung serta pengurus pusat dan fasiliti untuk sentiasa berwaspada dan sama-sama membantu untuk mengamalkan tanggungjawab sosial, memastikan penjarakan fizikal serta memastikan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa demi memastikan keselamatan setiap pihak, insya-Allah. Sekian disampaikan dan didoakan semoga Allah SWT akan sentiasa memberikan kita kerahmatan, kekuatan serta nikmat kesihatan yang berpanjangan. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Yang Berhormat Pehin dan Yang Berhormat Datuk.
Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Yang berhormat ministers and to all attendees, Assalamualaikum and very good afternoon. I am Fazal Suraj from the Bruneian, and this question is for the Minister at Prime Minister's Office and Second Minister of Finance and Economy. As Brunei's digitization efforts were initially fast-forwarded due to COVID-19, what can you say about what will happen to them as the situation gets better, and are there any plans by the government to ensure that these efforts will stay relevant? Terima kasih. Memang mengenai dengan isu digitalisation, ini ada satu perkara dalam kita ni punya effort dalam Digital Economy Council untuk memajukan aplikasi digitalisation. So kalau dilihat sejak bulan Januari hingga sekarang, dalam UNN punya statistik, kita ni sudah nampaknya mobile data usage meningkat about 5% sejak Januari sampai sekarang. Jadi untuk fixed data macam broadband meningkat 10%. So nampaknya sambutan teknologi ini ada menggalakkan lah. So ya pentinglah kita ni teruskan pasal kita ni punya vision bagi Brunei ni untuk menjadikan satu smart nation dan juga membuat persediaan untuk Fourth Industrial Revolution. Perlulah kita ni teruskan dengan usaha ini. Yang penting seperti mana yang saya pernah terangkan sebelum ini, dalam Fourth Industrial Revolution itu yang ia punya tu main fokus itu kepada internet. So Internet of Things dan sebagainya. Jadi dalam internet ini memang disokong oleh kita ni punya network dah. So pada masa ini UNN telah ditubuhkan go live pada bulan Januari, ujung bulan Januari. Setakat itu we have seen seperti application untuk fiber to the home FTTH itu meningkat sampai sekarang ini 14,000 permohonan. Jadi 13,000 sudah selesai dipasang. Jadi ada lagi 1,000. Jadi memang ini jumlah ini sentiasa meningkatlah tu. So especially dengan e-learning for student ini masih diteruskan. Jadi memang ini masa ini UNN bekerjasama dengan lebih kurang about 70 lebih tim untuk menginstallation. Jadi baru-baru ini ditubuhkan lagi satu syarikat spin-off from Telbru, menambah lagi 10 tim untuk lajukanlah memasang fiber to the home ini. Jadi dalam sehari itu kita ni boleh pasang lebih kurang about 90 to 100 installation. InsyaAllah we will continue to memasang installation ini secepat mungkin. Dengan networknya kita ni masa ni sudah kita ni base station about 800 base station. So 260 base station sudah kita ni meningkatkan, sudah naik tarafnya lah tu ke 4G plus. So bukan saja 4G, ini 4G plus. So insyaallah masa yang bulan-bulan yang akan datang ini we will all increase ia punya capacity to 4G plus. And at the same time kita ni ada trial juga for 5G at the moment. So this is still on trial. So mudah-mudahan once this is successful we can roll out 5G over time. And also di kawasan macam di Tutong dan Kuala Black ada certain area belum lagi terdapat fiber to the home. So itulah also another effort that kita ni kan roll out juga di kawasan-kawasan itu. Jadi dengan sendirinya the installation makin menambah gitu. So I think this will also facilitate the connectivity bagi orang ramai. Yang second one is we are introducing new technology lagi to improve kita ni punya system, kita ni punya network.
it will over time hopefully bring the cost down. Jadi satu cara untuk menggalakkan lagi orang ramai menggunakan this teknologi dan sebagainya. So pentinglah kita ni try to be efficient, menurunkan harga internet atau data and so on. So itulah, these are the few effort. So under Digital Economy Council, we also have some smart nation punya application. So I think these are some of the things that we will roll out over time. InsyaAllah, I think this is a very important, atau bukannya saja terkena COVID kita ni gunakan this technology. Selepas COVID kita ni masih juga ada vision kita ni menjadikan smart nation, buat persediaan untuk fourth industrial revolution. Itulah yang we need to continue to upgrade, to enhance kita ni punya sistem, merendahkan harga, the rates for orang, untuk orang ramai, and continue to invest in new technology. Itulah. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Rano Iskandar from Rano Adidas. Good afternoon, Yang Berhormat PNPH, Yang Berhormat Datuk-Datuk. I have a few questions. This is firstly is to Yang Berhormat Minister of Education. A couple of questions. Will the second term holidays in September be running as scheduled? And also, will the teaching syllabus for PSR be the same or will be reduced or lessened? And also, will the exams of PSR, O levels and A levels, will go as per normal, including the qualifying exams? Thank you. Terima kasih atas soalannya. Yang pertama ialah mengenai dengan second term punya holiday, school termnya. Seperti masa ni dah masih lagi seperti biasa. Dah ada rancangan untuk mengubah mengenai dengan peperiksaan juga. Masa ni masih diteliti dan dilihat dengan ia dia diadakan atau tidak, and then mengikut dengan kurikulum yang pada masa ni memang ada modified kurikulum sudah, dan dilihat sekarang adakah ianya akan di-assess mengikut kurikulum itulah. Dan perkara-perkara ini akan dikongsikan setelah ianya payu diteliti apa itu ini, mengenai dengan segala peperiksaan-peperiksaan yang ditanyakan tadi itu. Did I miss anything from your question? So itulah masa ni, semua diteliti masa ni, dan setakat ini belum ada perubahan yang ketara yang dapat dikongsikan, tapi dalam perundingan dan perbincangan itu saja yang dapat dikongsikan. Okay, thank you. My next question is for Yang Berhormat Minister of Culture, Youth and Sports. Ada tadi Yang Berhormat mention about a team of 5. So ada pulang paintball operator asking when can they start paintball activity? The paintball activity. Yeah. The paintball activity. Okay. I think mula-mula sekali terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekecil saya ingin mengungsikan barangkali terlebih dulu apa yang dimasukkan dengan team sport and dalam kumpulan 5 ni ya. Barangkali apa yang dimasukkan dalam sini team sport ini dalam kumpulan 5, yang pertama garis panduannya hanyalah for the purpose of training, latihan sahaja. Artinya ianya bermaksud bahawa bola sepak dibolehkan untuk latihan, tetapi dalam kumpulan 5. Walaupun dalam tim itu berjumlah 20, tetapi dibahagikan dalam kumpulan 5 for training purposes. Itu yang dimaksudkan. Jadinya if you look at the paintball, outdoor activities, this and outdoor activities. Perhaps we can look into it lah. As long as it does not have any impact of contact. There shouldn't be any contact. Of course, it has no contact. Secondly,
they should always use their own personal equipments. Okay, so it is not equipment wisata. Or if they're not using a personal equipment, because now bowling pun kita ini membolehkan sudah, so it must be sanitized before it is being used. I think we can look into this lah for the paintball to start, but at a small group of people playing. It is not for there's no contact between the sport itself. I think at a small numbers lah. Okay. Artinya kalau waktu 5 dalam satu kumpulan, barangkali bolehlah di-consider lah for paintball. InsyaAllah. Okay, thank you. I hope that I answer your question. Yes. Artinya dibolehkanlah dengan garis panduan. InsyaAllah kami akan masukkan dalam garis panduan tersebut nanti. Alright, thank you, Yang Berhormat. My next question is maybe for Yang Berhormat Minister of Health. This is regarding what's happening right now, because we're having trouble signing in using the BruHealth app, and also people are also sharing on social media as well. Maybe Yang Berhormat can share. Okay, terima kasih. So there's problem with BruHealth since 4 p.m. So we're still looking into it. Inshallah, we'll look into the matter why it has happened. Since I sat down here, belum ada orang beritahu pulang. So just be patient with us. So okay sudah. Okay sudah now. Okay sudah. So it's a small glitch today from 4 something p.m. Okay. Thank you. And the last two questions is for Yang Berhormat Datuk Minister of the Prime Minister's Office and the Second Minister of Finance and Economy. This is regarding Royal Brunei. This is a question from Royal Brunei staff. They said that the RB staff is required to take mandatory paid leave from 1st April to 31st May 2020, according to the statement that was released before. And today, the staff is now required to pay back the leave in terms of pay deduction, installment of 18 months as one of the least option. Maybe Yang Berhormat Dato' can highlight on this. Okay. I think we started this around March lah. We expect the staff to take 2 months off from 1st of April to end of May. I think this is an effort to try to help each other, because RBA has about 1,700 employees. So when we are only doing 5% of the flights, for example, so we can't have everybody turn up in the office. There's not enough space for everybody. And at that time, we want to observe social distancing and physical distancing and so on. So I think we come up with this scheme. Rather than people turning up in the office has nothing to do really. So we encourage them. Maybe this is a time that they can take their leaves, and then when COVID-19 situation improves, when we are doing more flights and so on, then everybody can come back and do work lah. So of course, when we ask the staff to take leaves, some has accumulated leaves over the years. So after 31st of May, they are okay. They don't have utang lah dah. So some of the staff, they don't have enough leaves. So when they at the end of May, ia kira macam masih utang lah dah. So they don't have enough leaves to cover the whole 2 months atau. So the company has come up with a few scheme for them to clear the leaves lah dah, for these people who owe the company leaves. And so we look at for those employee below $1,500 salary, we give them 5 days free. And for those people who have done volunteer job, for example, in some of the charitable organization, so every 2 days they volunteer to work there, we give them 1 day free. And so for people who feel that they are, next year's leave, they can bring forward 25% of what they're entitled to clear whatever the leaves they owe the company. And also the nature of the work of some of our RBE employees, they have in leaves, they have overtimes and so on, right? So those can also be used to clear the leaves. So as much as possible, if for those who are still having leaves that they owe to the company, can use all these options to clear the leave. But of course then some of them may have more than a lot of outstanding leaves they owe to the company.
So we really want this whole thing to be clear off within the next 18 months, and then we can all start afresh, and the company will start, hopefully go back to normal, and we start flying like what we used to. But then some of the people, maybe they only, after all this deduction, maybe they have 2 days left to clear, so they can pay off. We can allow them to pay off over 18 months by installment. But some of them may have more still. I encourage them to go and see their management directly and talk to them and see how best to settle this. So that's my advice to them. Meet up with their supervisors and the management to think about, you know, how to clear. If after all this deduction they still have 20 days to clear, then maybe they have to sit down and see how they can come to a sort of a way to clear this leave. The idea is not to try to make it difficult on them. I think this is a situation that we are trying to help each other. I think if we should count ourselves lucky, because we haven't sacked any local employees, except for, you know, if there are discipline issues and so on. Those are different. But for the local people, we haven't sacked anyone. You see, so you have read many articles in the news. People are sacking people by tens of thousands of people. So in Royal Brunei, as I said before, we are doing 5% of what we used to business, and we haven't sacked any locals. So itulah, we are trying to protect the company, so that hope that one day when we are out of COVID-19, we can go back to normal. We don't have to start training people and so on. So this is a way to try to, you know, give and take between employee employer. I know some of the employers are saying this is not their fault and why should they be penalized. But this is not the company's fault either. This is nobody's fault. I think we are all caught in this situation. Nobody asked for this. So we need to come together and find a solution together. It's nobody's fault. We cannot, you know, because of not the employee's fault, everything is blamed on the employer. So this is not the company's fault either. I thought that's my explanation. Okay. Thank you. And my final question is regarding there's some private companies who are eligible to claim for the subsidy, and I think a few of them are saying that there's always a miscommunication between the TAP and the business owners, because some of them find it difficult to communicate, or even getting approvals, or even getting answers. So maybe Yang Mohamad Datuk can perhaps share on this matter. Yeah, I think the idea when we provide these subsidies and assistance, I think the idea is to try to help, especially those in the tourism sector. They are badly affected, and there are also other operators, maybe event management and all that. They are affected. But for some other business, it's not purely because of COVID-19. You know, sometimes when you do business, there's ups and downs. You know, not because there is special event, business will go down. Sometimes just the market condition. The business will be better for certain months, will be not so good in certain months. So when it's not good, it's not always because of COVID-19. It's maybe just a general market condition. So I think we look at this very carefully, because we are managing country's money, the government's money. So we want to make sure that we give it to people who deserve it, who are eligible for it. So of course some people always think, they think that they're eligible, but I think maybe they need to assess whether they are really affected by COVID-19, or is it just a natural sort of a market condition. If it is communication issue, then they need to just approach TAP and make sure that their points are sent across to TAP. Okay, thank you, Mohamad. Thank you. Assalamualaikum and good evening. Ayn from The Scoop. I have one question for Yang Mohamad Dato', Minister at the Prime Minister's Office and Second Minister of Finance and Economy. Dato', regarding the Bru Health app,
Since the app tracks the movements of individual users and creates a snapshot of patterns of behavior, which is sensitive information which can be exploited if fallen into the wrong hands, can Dato comment on what specific measures are being taken to protect users' privacy? For example, is data made anonymous when people scan in and scan out of premises and only retrieved if medically necessary? And is data also deleted on a rolling basis once it no longer becomes relevant for contact tracing? I think first of all, I think we need to understand what is the so-called confidential information. If it is about people going into this restaurant, what time they went in, what time they went out, so how sensitive one can view that data, for example. I know certain people, they felt that this is the infringement of their privacy. Some people say, in the effort of trying to combat this COVID-19, this is something I should do as part of my responsibility to the society. So which depend on which way you want to see this. If you feel that you want to protect this privately, then you don't share this. Then when there is a spread in the community, it makes it very difficult for us to track down. And as a result of that, the whole society might be affected. So the question is therefore, how do you treat this issue? Nevertheless, I think we also listen to comment like this about the privacy of this data. In fact, we are exploring different technology now. Instead of using, for example, the GPS to try to track everybody's movement, we can maybe use Bluetooth technology so that we only use it when we need it. So it's not always we know where they go, but when we find that there's an outbreak or someone tested positive in this premise, so only then we try to know who is in there, and so that we can trace them and inform them. So the data is at the moment kept in our server. Mm-hmm. There's no really other use for it, to be honest with you. How useful are they for us to know what time certain individual go into this restaurant or out of that restaurant, other than to track them for the purpose of fighting COVID-19? But of course, over a certain period of time, this data will become useless, and indeed, we will be deleting them. So the general policy will be like 1 year, we can delete. We will obviously assess to see whether we can, if these data are not really necessary to keep it all the way to 1 year, maybe we will delete them earlier. But again, these are really not, in my view, not really sensitive information like what time did you go to the mosque, or did you go to the mosque, and so on. So these are not data that we can use it for any other reason. I have a second question, if you're able to comment, Dato. In terms of reopening the borders to essential travel, would you be able to shed light on the discussions with Singapore, China, Malaysia, on whether the Brunei government has made decision on the proposal of green lanes? Yep. I think some of our neighboring countries are now exploring into how to open up their borders. So as to, I think these are the ideas to try to open up their borders. It doesn't mean that they are all ready to open their borders. And even if they want to open their border, they also need to know what kind of conditions that we must impose on the travelers before we can open the borders. And they also need to know not just their own situation, but they also need to know the other country's situation. So all these are not to be taken lightly. And so it's not a matter of when some of the neighboring countries say they are ready to open, means they are ready to open, and we are all ready to start tomorrow traveling to each other's country. So now this will require a lot of discussion and so on. So itulah yang this is not so straightforward. So the government has yet to make a decision on their proposals. Now we when people make proposal, we need to understand
where they come from, how do they suggest. It's something that we can maybe learn in the process. As to whether we are ready or not, I think we want to make sure that the conditions are, we are happy with the conditions. And of course, this is something that some of the relevant ministries will need to all sit down together and make a decision. Thank you, Dato'. Okay. This is James from Borneo Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Pihin, Yang Berhormat Dato', Cabinet Minister in attendance. My question is for the Minister of Education. Some of the students who are in hostel, they are asking whether they can return to hostel when the school restart. Terima kasih atas soalan Datuk. Buat masa ni dapat dikongsikan Kementerian Pendidikan belum membenarkan pelajar untuk menggunakan asrama-asrama, tapi diberikan fasiliti pengangkutan dari rumah ke sekolahnya tu. So itu yang dapat dikongsikan pada masa ini. My second question is that as the Minister mentioned before that learning online in classroom will go hand in hand. How have or will online learning change the landscape of education in Brunei Darussalam? Seperti yang tadi penyorang alami masa ni, memang sebelum COVID-19 pun landscape pendidikan berubah, sudah bekas mengenai dengan perubahan teknologi, terutama setelah ada revolusi industri keempat ni. Jadinya memang dalam strategic plan Kementerian Pendidikan maklumi perkara ini, dan COVID telah pun menjadi pemangkin ianya dilaksanakan selebih cepat selain daripada plan strategik Kementerian Pendidikan. Ianya akan terus diadakan pembelajaran dalam talian ini, dan banyak teknologi yang akan diperlukan. Dalam masa ini pun memang sudah ada yang digunakan oleh pendidik-pendidik di Brunei di sekolah-sekolah apa itu ini. Ianya akan memberikan implikasi kepada berapa banyak hari di sekolah sama berapa hari di rumah, macam mana pendidikan secara dalaman akan dikendalikan, macam mana assessment juga akan dilakukan melalui itu, dan macam mana memberikan nilai-nilai lagi dalam etika pembelajaran dalam talian apa itu ini. Tapi dalam keadaan macam mana ni juga, sekolah-sekolah mempunyai fungsi-fungsi yang lain juga, seperti fungsi pembangunan kebangsaan ataupun nation building. So itu ialah satu juga memberikan kita ni peringatan bahawa face to face punya education akan tetap ada juga tu, tapi yang akan dipikirkan berapa hari dalam seminggu yang diperlukan, sebab fungsi pembangunan kebangsaan ini andang satu fungsi yang dilakukan yang akan terjadi dalam institusi sosial iaitu sekolah. So itu we must not forget that. Selain daripada sekolah memberikan pendidikan dan guru-guru memberikan pengajaran, so itu memang dipikirkan, dan ianya juga akan menukar macam mana kita ni dapat memberikan pendidikan secara personalized mengikut potensi pelajar-pelajar, dan memberikan pendekatan-pendekatan yang lebih terperinci terhadap keperluan-keperluan berbagai-bagai ataupun pelbagai-pelbagai pelajar yang tadi adakan masa ini. Jadinya banyak implikasi-implikasinya, dan ianya juga memberikan satu cabaran bagaimana kita ni bukan saja mendidik kanak-kanak, juga macam mana tadi melatih guru-guru agar ia dapat melakukan fungsi mengajar face to face, dan juga
mengajar secara dalam talian. Dan macam mana juga kita ni akan dapat menyorang menggalakkan kreativiti dalam penggunaan berbagai-bagai kaedah ni pendidikan dalam talian, pendidikan bersemuka apa itu ini, dan juga macam mana kita ni kan mengendalikan evaluasi untuk memastikan pendidikan berlaku dan kanak-kanak kita ni menimba ilmu, mendapat kompetensi. Dan satu lagi aspek yang harus kita ni ingatkan, nilai bangsa. Itu penting sebagai satu institusi sosialisasi pada satu masyarakat sekolah itu. So ini ialah yang ditunduki oleh Kementerian Pendidikan dan termasuk juga Kementerian Ahli Wal Agama apa tu. So implikasinya terhadap landscape pendidikan memanglah besar, dan alhamdulillah because keadaan kita ni alami masa ni, pendidik, para ibu bapa dan juga pelajar-pelajar dapat menerima keadaan dan mengadaptasi, dan ianya telah pun memberikan teknologi ini memberikan kita ni peluang untuk mendapatkan pendidikan sepanjang hayat juga. Jadinya macam-macam perkara atau implikasi kepada lanskap pendidikan pasca COVID-19 ini. Tapi perkara ini bukan disebabkan oleh COVID-19, ianya berlaku atas ledakan teknologi terutama dalam era revolusi industri keempat ini. So perkara ini memang diteliti dan ianya ditangani melalui plan strategik Kementerian Pendidikan pada masa ini, itu 2018 hingga 2022, dan ia akan berlarutanlah agar anak-anak bangsa kita ni akan dapat mendapat pendidikan yang akan memberikan mereka potensi yang sebenarnya dan juga peluang untuk bersaing di dalam dunia global. Itu yang dapat difungsikan. Yeah, thank you, Yang Berhormat. Next question is for Yang Berhormat Pihin, Menteri Hak Ehwal Agama. Selamat petang Yang Berhormat Pihin. Kaulah ingin bertanya, adakah Majlis Korban boleh diadakan pada hujung bulan Julai ini? Majlis Korban boleh diadakan. Disebutkan tadi hujung bulan Julai, masih ada 4 minggu lagi. 4 minggu masih banyak, boleh dipikirkan lagi tu. Tapi kementerian cukup menyadari kerana korban di masjid-masjid melibatkan orang kampung, jemaah masjid, memerlukan persiapan-persiapan awal. Pertama, menempah binatang korban, dan yang kedua, menawarkan kepada jemaah-jemaah siapa-siapa yang akan berkorban. Jadi setakat ini saya bolehlah mengatakan supaya jemaah-jemaah masjid menghubungi Jabatan Haliwal Masjid untuk minta nasihat mengenai perkara ini. Setakat yang diketahui pada masa itu sudah masuk ke tahap yang lebih lanjut lagi tu. Dari segi penggunaan masjid sudah terlingkup dalam masjid, dan Kementerian Kesihatan pun diketahui tidak ada halangan yang sedemikian itu. Tapi kita akan mengaturkan bagaimana cara-cara yang tepat, yang sebaik-baiknya untuk melaksanakan perkara tersebut dalam lingkungan kita ini berjaga-jaga, berhati-hati dalam membantu usaha negara mengekang penularan jangkitan wabak COVID-19 sekarang ini. InsyaAllah perkara itu memang disedari. Tapi saya mengatakan masih ada 4 minggu ataupun sebulan lah. Jadi ia termasuk juga mengenai sembahyang hari raya tu, sembahyang hari raya Idul Adha tu termasuk tu. Jadi akan ada nyatakan secara perbutirannya. Tapi buat korban ini sila jemaah-jemaah masjid untuk berhubung dengan Jabatan Haliwal Masjid untuk meminta nasihat. Terima kasih, Yang Berhormat.
Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Ibu Rahmat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Sebelum menutup sidang media pada petang ini, kita sekali lagi jemput Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk menyampaikan kenyataan tambahan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa bermula pada esok hari Khamis 2 Julai 2020 Masihi, sidang media harian situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam hanya akan diadakan secara ad hoc sahaja, iaitu apabila terdapat maklumat-maklumat penting yang perlu dikongsikan dengan segera kepada orang ramai. Walau bagaimanapun, maklumat terkini akan dikeluarkan melalui siaran akhbar setiap hari dan untuk maklumat lanjut ianya juga boleh diperolehi daripada laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.mh.gov.bn atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Oleh yang demikian, bagi mewakili Kementerian Kesihatan dan kementerian-kementerian berkepentingan yang lain, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada pihak media dan orang ramai di atas kerjasama padu dan komitmen yang telah diberikan dalam membantu pihak kerajaan mengawal penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, khususnya dalam memastikan orang ramai mendapatkan maklumat yang betul, sahih dan terkini. Di kesempatan ini, sekali lagi Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan kepada orang ramai untuk senantiasa mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dalam mengawal penularan wabak COVID-19. InsyaAllah, dengan segala usaha kita ini dan dengan bertawakal kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, negara kita ini akan sentiasa dapat terus mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan di kesempatan ini kami di bahagian Perhubungan Korporat Kementerian Kesihatan juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang bertugas dan semua yang sama-sama terlibat dan membantu dalam pemberitaan di sepanjang 115 hari kita bersidang di Dewan ini. Sehingga kita bertemu lagi pada sidang media yang akan datang insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.